TV KPM. Hello, Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada anda yang sedang menyaksikan Road to Success STPM 2020 bersama dengan saya, Wani Carey. Okey, sudah lama kita tak bertemu ya. Dan kali ini, Wani kembali untuk sama-sama kita mendalami subjek STPM. Maklumlah, pejam celik SPM sudah pun tamat. Sekarang ini sudah tiba masanya untuk pelajar-pelajar STPM pula yang memperjuangkan sehabis-habisan dalam Dewan Peperiksaan mereka untuk tahun ini. Okey, baiklah. Seperti biasa, sebelum Wani mulakan, Wani nak pesan kepada anda semua untuk sentiasa patuh pada SOP. Bagaimana caranya? Sentiasalah pakai hand sanitizer, pakai face mask dan kena jaga penjarakan sosial sekurang-kurangnya 1 meter apabila anda berada di tempat awam. Okey? Maklumlah sekarang ini walaupun kes kita semakin menurun dari hari ke hari, namun kita masih belum menang. Jadilah seorang rakyat Malaysia yang bertanggungjawab untuk membasmi segala penyakit COVID-19 ini sebaik-baiknya. Okey? Baiklah, hari ini kita akan belajar satu subjek yang agak menarik juga yang Wani ambil di universiti tapi sudah pun diambil oleh pelajar-pelajar STPM. Nak tahu subjek apa? Inilah dia, subjek ekonomi. Dan kita nak tahu siapa guru jemputan kita pada hari ini. Mari kita saksikan profil guru kita. Inilah dia, bukan calang-calang ya tetamu jemputan kita hari ini. Kita persilakan Dr. Mustazah. Assalamualaikum, Doktor. Ni dia, selalu kita bawakan cikgu. Hari ini kita bawakan seorang pensyarah ekonomi yang mengajar di UKM Bangi juga. Okey, selamat datang ke studio, Doktor. Terima kasih. Jadi maafkanlah kalau kadang-kadang wanita tukar doktor ke cikgu ke. Yang penting tetap mengajar anak-anak murid. Dan biasalah Wani pun kadang-kadang dekat universiti terpanggil pensyarah kita cikgu juga. Asalkan mereka yang mendidik kita, mereka boleh jadi cikgu, boleh jadi doktor juga. Okey, baiklah Doktor, hari ini mungkin Doktor boleh kongsikan sebelum kita mulakan apa yang ingin Doktor fokuskan dalam subjek ekonomi ini. Okey, dalam subjek ekonomi hari ini, sebab saya sebenarnya ini kali kedua yang saya terlibat dalam Didik TV untuk subjek ekonomi. Kalau kita lihat, pelajar-pelajar lihat, kalau kita pelajar lihat di dalam YouTube, kalau anda lihat di TV ekonomi, saya akan menerangkan benda yang sama. Iaitu yang penting iaitu teknik menjawab soalan itu supaya dapat markah yang tinggi. Ya, okey, itu dia teknik yang kita inginkan, teknik yang betul dari Dr. Mustazah kita pada hari ini. Tapi sebelum itu Doktor, mari kita ke meja istimewa kita hari ini untuk kita sama-sama sanitize tangan kita. Okey, Doktor boleh sanitize dulu. Lepas sanitize tangan, kita boleh tanggalkan pelitup muka dan simpan dalam bekas yang disediakan. Okey, Wani pun nak pakai, Doktor pun dah sapu hand sanitizer. Ini adalah untuk membasmi kuman yang tidak kelihatan di tangan kita. Maklumlah, kita ni tak sedar kadang-kadang kita pergi mana-mana, kita terpegang tombol pintu ke, terpegang tempat duduk ke. Yang penting kenalah sanitize tangan. Okey? Alright. Jadi Doktor pun dah simpan dalam bekas simpanan pelitup muka dan Wani pun nanti nak simpanlah dalam beg Wani. Tapi jangan ke mana-mana, kita akan kembali selepas ini hanya dalam Road to Success STPM 2020. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Pada pendapat saya menyatakan bahawa ekonomi Malaysia adalah sangat sukar untuk dipahami. Jadi saya berasa slot ini akan dapat membantu saya untuk memahami konsep-konsep di dalam ekonomi Malaysia dan seterusnya dapat menolong saya untuk menjawab soalan-soalan yang berkaitan dengan ekonomi Malaysia. Bagi saya, ekonomi Malaysia ini merupakan subjek yang agak sukar dan menarik kerana untuk memahami subjek ini, kita perlu mengetahui lebih dalam tentang isu-isu ekonomi yang berlaku di dalam Malaysia ini. Oleh itu, saya berharap
program Didik TV ini dapat membantu saya untuk memahami lebih dalam tentang apa yang berlaku dalam Malaysia berkaitan dengan ekonomi agar dapat membantu saya menjawab soalan dalam peperiksaan nanti sekaligus membantu saya cemerlang dalam subjek ekonomi ini. Bagi pendapat saya, ekonomi Malaysia merupakan salah satu subjek yang menarik untuk diambil kerana mempunyai fakta-fakta dan konsep yang perlu kita pelajari. Fakta-fakta dan konsep ini perlu didapatkan rujukan melalui guru-guru dan pensyarah-pensyarah yang berpengalaman untuk membantu saya mencapai kejayaan dalam subjek ekonomi Malaysia. Didik TV KPM. Kembali dalam Road to Success STPM 2020 bersama dengan saya, Wani Carey. Okey, baiklah, anda sudah pun berehat, dah sediakan nota di tepi anda. Tapi sebelum itu, seperti biasa, Wani nak ingatkan untuk sentiasa patuh pada SOP. Bagaimana caranya? Pakai hand sanitizer, pakai pelitup muka dan jaga penjarakan sosial sekurang-kurangnya 1 meter apabila anda berada di tempat awam. Okey, baiklah. Hari ini akan bersama dengan kita adalah pelajar dari SMK Datuk Menteri Batu Pahat Johor. Pelajar kita dah bersedia ke belum? Mari kita persilakan mereka semua ke studio Road to Success hari ini. Itu dia. Assalamualaikum pelajar. Hello, unmute mic. Jangan lupa unmute mic. Waalaikumsalam. Okey, ni dia. Jom kita perkenalkan. Seorang-seorang kita ada Nurin Rosli, kita ada Dina. Oh, namanya double, Dina. Kita ada Abdul Kawim. Betul ke? Abdul Kawim, Nisa Hazikah, Ilman Daniel dan juga Muhammad Akmal Aris. Selamat datang ke studio Road to Success. Okey, hari ini kita punya pelajar dari SMK Datuk Menteri Batu Pahat Johor dan kita bersama-sama dengan pensyarah jemputan kita, pensyarah ekonomi Fakulti Ekonomi dan Pengurusan UKM Bangi iaitu Dr. Mustazah Mansur. Baiklah doktor, kalau doktor nanti ada soalan bolehlah ajukan kepada anak murid dia, dan kalau anak murid ada soalan nak tanya doktor ataupun boleh juga panggil cikgu, boleh tanya, okey? Jangan malu-malu. Ambil peluang ni sebaik mungkin untuk tanya Dr. Mustazah hari ini, ya. Okey, kalau doktor sudah bersedia, mari kita mulakan. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang semua. Okey, jadi hari ini adalah kali kedua kita bersua. Okey, kalau pelajar-pelajar adalah kali pertama, saya rasa nanti anda boleh tengok YouTube. Cari ekonomi yang saya cakap tadi lah, ekonomi Didik TV STPM. Di situ ada Cikgu Siti Hir dan juga saya pada waktu itu setengah jam. Tetapi kali ini saya akan berkongsi lagi contoh-contoh soalan, contoh-contoh teknik nak menjawab dan sebagainya. Okey, apa khabar semua murid-murid, pelajar-pelajar? Baik. Okey, baik ya. Alhamdulillah. Okey. Ini daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Datuk Menteri Batu Pahat. Ini hebat sekolah ni, Datuk Menteri selalu datang tu. Tak Datuk, Menteri akan datang, Okey, jadi hari ini kita akan sambung untuk yang lepas. Jadi kita akan lihat perkara yang sama. Saya rasa yang ini telah dibincangkan oleh Cikgu Siti Hir dahulu hari itu pada hari Sabtu yang lepas. Okey, jadi kalau kita lihat, kita ada 6 topik. Betul pelajar-pelajar semua Di rumah ada 6 topik. Okey, kalau kita lihat di 6 topik ini ialah pengangguran guna tenaga dan upah, inflasi dan kos sara hidup. Jadi perdagangan antarabangsa. Jadi konsep-konsep ini kalau kita lihat, saya rasa Wani Carey pun dah biasa dengan konsep-konsep ini dalam surat khabar. Ya, betul. Seperti mana VT yang kita lihat tadi, kalau kita lihat dalam pelajar-pelajar di rumah, kalau kita lihat banyakkan konsep ini ada di dalam surat khabar. Jadi saya rasa subjek ini sepatutnya lebih mudah untuk kita fahami. Okey, jadi kita lihatlah topik-topik seperti perusahaan kecil dan sederhana. Ini mungkin susah sikit. Jadi anda semua kena buat observation lah, kena buat tinjauan di tempat anda, di hometown anda. Okey, yang manakah industri kecil dan sederhana, institusi kewangan. Okey, biasalah. Pada zaman dahulu, kalau macam zaman saya dulu, mesti selalu pergi bank. Kalau nak masukkan duit, mesti masuk dalam di kaunter. Okey, sekali ni mungkin pelajar-pelajar jarang pergi bank, mungkin. Okey, jadi anda semua boleh buat melalui internet, melalui mesin, CDM dan sebagainya. Jadi kita akan mempelajari juga tentang institusi kewangan dan last sekali iaitu kemiskinan dan agian pendapatan. Okey, pertama sekali yang saya nak lihat, nak tunjukkan pada anda ialah, cuba lihat 2013 ada soalan, boleh kata semua. 2014 boleh kata semua soalan. 2015, 16, 17, 18, 19 boleh dikatakan semua soalan akan keluar. Jadi apa kesimpulan dia? Wani rasanya kena baca semua topik. Jadi dengar cakap daripada sini anda. Dah masuk universiti belajar ekonomi di universiti dahulu. Jadi pelajar-pelajar semua kena dengar. Jangan spot. Untuk subjek ini jangan spot. Okey, jadi saya teruskan lagi. Seperti mana yang saya cakap tadi,
kenapa soalan setiap topik akan keluar, selalunya majoriti kena keluar ialah, cuba lihat dari segi wajarannya. Sama. Betul pelajar-pelajar? Sama Cuba tengok daripada pelajar-pelajar di rumah. Sama kan? Kenapa? Sebab diajar oleh cikgu 10 waktu bagi setiap topik. Jadi kalau bila 10 waktu di setiap topik, wajarannya sama dan soalan pun akan keluar berdasarkan pada wajaran. Itu sepatutnya yang perlu dibuat. Okey, tapi tak apa. Nanti kita akan lihat apakah contoh-contoh soalan lebih nampak lebih jelas. Okey. Sebelum kita pergi pada analisis soalan ataupun kita pergi pada soalan esei dan kuantitatif yang kita akan bincang ni, Wani, nanti kita akan lihat dahulu tentang bentuk soalan yang perlu mereka jawab. Baik. Okey. Macam Kowim, mungkin Akmal, seperti mana yang lepas, mungkin pelajar ni ada yang first time. Ada teman tak? Ada teman tak? Teman tapi mesra, ada tak? Ada ni. Kowim ada tak? Ada Tuan. Oh, ada. Oh, bagus. Jatuh saham. Jatuh saham. Okey. Okey, Akmal, nampak macam artis Korea. Akmal, ada ke teman? Akmal tersenyum kat situ. Okey, mungkin internet dia agak perlahan sikit, tak apa. Okey, nanti kita akan balik pada dia. Tak apa, dia tersenyum cikgu. Yang wanita saya tak nak tanyalah. Saya tanya yang seorang lagi, lelaki tu. Siapa namanya? Ilman. Ilman. Okey, ada ke teman tapi mesra? Belum. Oh, belum. Okey, tinggi saham dia lagi tu. Okey, jadi boleh hubungi dia lah. Okey, maksudnya sebelum kita nak tackle soalan, begitu juga teman. Sebelum kita tackle teman, jadi kita kena faham soalan tersebut ataupun teman tersebut. Kena fahamlah asal dari mana. Saya tak tanya lagi Wani asal dari mana untuk anda. Okey, contoh Jadi kita kena tahu memenuhi hati kita atau tidak. Sebenarnya saya nak terangkan macam ni supaya bila pelajar menghadapi peperiksaan yang akan datang di universiti nanti, perkara yang sama akan buat. Ya. Kita kenal dahulu, lepas tu kita tahu macam mana kita nak tackle, lepas tu baru kita jawab. Okey. Seperti mana yang lepas saya cakap, ada dua bahagian. Satu sukar, satu sukar dari segi tinggi. Jadi dua-dua bentuk ada. Okey, jadi lihat daripada YouTube itulah untuk secara detail. Okey. Sebelum kita jawab soalan esei, saya tunjukkanlah cara nak menjawab esei. Okey, seperti mana yang kita lihat, buka saja soalan besok berdebar-debar semua dap-dup. Besok pagi pukul apa? Pukul berapa exam besok? 8 pagi bukan 8 malam ingat okey 8 pagi besok. Pagi-pagi besok macam saya dahululah saya cuba membayangkan apa yang anda alami. Okey, jadi bila dapat je soalan, kita akan buka soalan itu. First kali apa? First kali apa? Siapa boleh jawab? Siapa nak jawab? Cepu Mas. First kali anda kena buat apa? First kali tengok soalannya Tuan. Fahami kena soalan. Okey, okey. Jadi dia akan fahami soalan tu. Kalau saya first kali baca doa dulu. Okey. Okey, macam kita nak buka makanan lah di rumah. Sebelum kita makan kita kena baca doa dulu. Tapi sebenarnya kawan kita ni dah baca pun doa cuma dah bila buka soalan tu kita akan tengok soalan. Ingat seperti biasa kita ada berapa soalan yang perlu dipilih. 2, pilih 1 untuk bahagian B, bahagian A kita ada 6 pilih 5. Okey, jadi tak banyak pilihan. Betul tak? Tak banyak pilihan. Jadi pilih betul-betul. Okey, bila pilih apa yang anda perlu buat, lihat kata kunci. Nanti kita akan lihat apakah kata kunci yang perlu anda lihat. Okey, kata kunci yang kita akan kenal pasti dan kita dapat jawab soalan itu dengan baik. Okey, untuk berjaya. Okey, semua nak berjaya kan? Nak masuk UKM tak? Mesti. Ada yang geleng kepala tak yang tak masuk UKM? Okey, tak apalah. Kalau tak masuk UKM, masuklah yang dekat kat sana kan, contohnya. Okey, jadi kita lihat lepas itu barulah kita buat rangka. Jangan risau. Soalan exam itu bukan untuk tidak diconteng. Conteng sebanyak mungkin. Okey, jangan conteng sampai lukis cikgu pengawas ke, jangan. Kalau boleh lukis rangka-rangkanya. Jangan bimbang. Saya pun pernah lalui apa yang anda lalui. Alright. Kita pergi soalan yang pertama. Boleh Kita lihat soalan yang pertama. Tahun 2017, soalan 1. Okey, Encik Ahmad, seorang kerani menerima gaji bulanan sebanyak RM1,600. Manakala Encik Abu, seorang inspektor polis menerima gaji sebanyak RM3,050. Okey, itu adalah stimulus ataupun rangsangan ataupun kenyataan lah yang kita akan lihat. Kita lihat soalannya. Terangkan 3 faktor yang membezakan gaji yang diterima oleh kedua-dua individu tersebut. Okey, jangan kelang kabut. Bundarkan. First. Okey, kalau anda lihat, terangkan. Kenapa saya kata kena terangkan, bulatkan kerana itu adalah kata tugas soalan itu. Ya.
Okey, kalau terangkan, perlu tak kita huraikan? Terangkan. Sama kan? Saja je Perlu. nak uji. Okey, kalau nyatakan, perlu tak dihuraikan? Nyatakan tak perlu. Nampaknya Wani pun lulus, Kowin pun lulus. Jadi, kalau nyatakan tak perlu hurai. Itu adalah satu teknik yang pertama. Okey, yang kedua, yang ini pasti anda kena bulat banyak-banyak. Dia tulis apa? 3 faktor. 3 faktor. Boleh tak lebih? Kalau ada masa. Kalau boleh, bagi 3 sahaja. Membezakan gaji yang diterima oleh kedua-dua individu tersebut. Okey, sekarang siapakah mereka? Yang pertama, seorang kerani dan seorang lagi iaitu inspektor polis. Gajinya beza tak? Beza. Okey, kenapa beza? Okey, cuba. Ini sebagai contoh. Ini adalah sebagai contoh sahaja. Jadi, kenal pasti di manakah topiknya. Topiknya adalah, ini tak perlu jawab. Jangan jawab dalam peperiksaan seperti apa yang saya tunjuk. Tetapi saya nak mengatakan bahawa pelajar-pelajar di rumah, bila jawab, automatik dah tahu. Okey, ini topik 1. Bukan topik 2, bukan topik 3, bukan topik 4 dan bukan topik 5 dan 6. Jadi penting. Okey. Tajuk kecilnya ialah faktor yang membezakan upah mengikut sektor. Okey, iaitu sektor dan juga pekerjaan. Jadi, apakah bezanya? Okey, apakah bezanya? Jadi kita akan lihat. Okey, contohnya cadangan. Bila kita lihat, sebenarnya ini ada dalam silibus ni. Ya. Dalam silibus dah ada dah jawapan dia. Dah kira macam dia kata pada skema dah. Tapi cuma huraian dia bergantung pada siapa? Kepada adik-adik yang berenam ini dan juga kepada saudara atau saudari di rumah. Ya. Okey, macam mana tekniknya? Senang sahaja. Saya bagi ekonomi ni Wani untuk kertas 3, dia berkaitan dengan ekonomi Malaysia. Malaysia di mana? Malaysia di sinilah. Di sini. Kita pijak kaki di Malaysia. Jadi senang tak nak faham Malaysia? Senang. Senang kan? Bukannya ekonomi Bangladesh, bukan ekonomi negara Jepun, bukan. Di Malaysia, saya rasa tak menjadi masalah. Ambil contoh-contoh yang ada di Malaysia. Saya cerita mudah. Risiko. Okey. Saya bagi kamu mudah, risiko yang mudah lah. Kalau bagi contohnya, kalau pemandu Formula 1. Bezakan dengan pemandu, ini contoh Saya kata contoh, tak kena pada sesiapa yang hidup atau mati. Contoh diri saya. Okey, hiduplah tu. Okey, sebagai pemandu isteri. Okey. Contoh saya kata. Sebab apa? Isteri saya di mana nak bawa kereta, saya kena bawa dia pergi ke rumah. Faham. Daripada office dan sebagainya. Rasa-rasanya yang mana yang lebih berisiko? Mana? Siapa boleh jawab? Mesti tahu jawapannya. Yang mana lebih berisiko? Mungkin dia kata, okey. Kalau isteri saya garang, risiko juga tu. Tak adalah. Okey, jadi yang lebih berisiko adalah Formula 1. Jadi gaji mana yang lebih besar? Mestilah gaji sebagai seorang pemandu Formula 1. Saya tak nak bagi contoh lain. Nanti kalau bagi contoh lain, menjadi isu. Jadi saya bagi contoh saya sendiri. Lebih mudah. Lebih. Okey. Mobiliti buruh. Maksudnya dia mudah pindah pekerjaan. Okey, kalau lebih mudah pindah pekerjaan, mungkin gaji dia mungkin lebih rendah ataupun lebih tinggi. Jadi kena huraikan. Okey, kita bagi pada pendidikan, lebih mudah. Rasa Wani lah. Kalau saya grad pada tahun 1999, okey, saya ada ijazah, saya minta pekerjaan di mana-mana tempat, adakah gaji saya akan lebih tinggi daripada yang tiada ijazah? Soalan macam susah nak jawab tu. Okey, ni sebagai contohlah, saya di Kajang. Okey, jadi waktu itu kalau saya minta kerja yang ada dalam gaji mengikut ijazah, saya akan dapat 1,500 zaman saya lah tuan ni. Okey, kalau sekiranya gaji menggunakan SPM, saya minta. Okey, sebagai operator dan sebagainya, kerja apa-apa yang tanpa ijazah, saya akan dapat dalam 500-600 saja Wani. Tapi sekarang lebih tinggi. Jadi beza tak? Beza tak? Kalau beza cakap ni. Beza. Thumbs up. Beza. Okey, jadi itu adalah satu huraian yang anda boleh cerita. Okey, selain pada itu skop pekerjaan. Skop pekerjaan sebagai contoh, kerja saya dengan kerja Wani berbeza. Jadi saya tak tahu gaji dia. Dan Wani pun tak tahu gaji saya. Tapi kerajaan senang, dia ada skim tapi tak tahu saya survey dan sebagainya. Okey, itu beza. Waktu kerja. Di Jepun, bagi negara Jepun senang. Ini contoh negara Jepun. Mereka bekerja, rasa anda di rumah lama atau tidak? Saya pernah pergi Jepun hari itu. Mereka keluar pagi sebelum terang, balik malam sebelum
Macam mana sebelum gelap ke? Okey, gelap dah kira. Ya. Jadi gaji dia rasanya tinggi atau rendah? Jadi macam itu juga kalau kerja-kerja di swasta di Malaysia, selalunya mereka akan kerja lebih, mereka mungkin dapat apa? Overtime dan OT. OT dan juga apa? Yang paling tinggi, dia akan dapat bonus yang tinggi. Bonus. Jadi waktu yang berbeza menyebabkan mereka boleh dapat gaji berbeza. Ya. Dan last kali iaitu latihan dan kemahiran. Okey, ini saya nak bagi contoh lah. Kalau anda yang ada di rumah ataupun di dalam skrin, belajarlah setinggi yang boleh. Okey, sekarang siapa yang ada doktor, okey, lebih mudah untuk naik pangkat di peringkat swasta dan juga kerajaan. Ya. Ramai pemegang-pemegang jawatan yang tinggi di kerajaan yang ada doktor. Okey, tak perlu saya nyatakanlah, tetapi peluangnya lebih tinggi daripada yang lain. Okey. Kita pergi pada soalan nombor 2. Soalan nombor 2, kalau kita lihat kadar pengangguran sebanyak 4% atau kurang dianggap sudah mencapai guna tenaga penuh. Cuba nak lihat soalan ini pada tahun 2018 berbanding dengan soalan tahun 2017. Dia dah bermula soalan yang baru. Maksudnya dia bagi kenyataan, pelajar-pelajar di dalam skrin, dengar dia bagi kenyataan dalam skrin, lepas tu dia suruh kamu jawab. Okey, jadi kita lihat macam tadi. Berdasar pernyataan di atas, jangan buat pernyataan yang lain. Pernyataan itulah. Tengok betul-betul pernyataan tersebut. Baca betul-betul. Apakah jenis pengangguran yang berlaku dalam ekonomi? Okey, kita nak tanya mereka. Mereka tahu atau tidak jenis-jenis pengangguran? Akmal pegang-pegang hidung. Akmal. Okey, tadi macam artis Korea tadi. Okey, Akmal, cuba beritahu saya jenis-jenis pengangguran yang belajar dulu. Ada pengangguran struktur. Okey. Pengangguran bermusim. Bermusim. Satu lagi. Pengangguran geseran. Okey, terima kasih Akmal. Jadi mereka dah Akmal. pandai. Mungkin bagi wanita, macam susah je nak faham. Sebenarnya mudah. Kalau kita lihat dalam ekonomi Malaysia, struktur itu bermaksud apabila ekonomi sedang naik, pengangguran itu akan kecil. Tetapi bila ekonomi telah turun, dia telah mula menjadi ramai. Pengangguran itu meningkat. Itu adalah pengangguran kita panggil kitaran. Kalau pengangguran struktur pula, bila sektor ekonomi itu naik, ramai yang bekerja. Bila sektor ekonomi turun, ramai yang akan hilang pekerjaan. Contohnya pertanian pergi kepada perkilangan, perkilangan pergi kepada perkhidmatan. Jadi kita lihat pelajar-pelajar di rumah. Itulah cara mudahnya kita belajar ekonomi. Tidak sukar. Saya masa dahulu bila belajar ekonomi itu subjek baru, macam Wani juga masa SPM, Wani jumpa di universiti, macam susah je nak faham. Ingat macam susah betul kan? Tapi bila kita tanya cikgu, rupa-rupanya cikgu boleh jawab. Jangan sangka cikgu yang nampak tak tahu tu sebenarnya dia tahu macam-macam. Dia cuma tak nak cerita je kat kamu sebab kamu tak bertanya. Salah anda. Kalau sekiranya di rumah tak bertanya cikgu, salah anda. Bukan salah cikgu tersebut. Saya dahulu cikgu tu pendiam. Saya bila tanya macam-macam dia boleh jawab. Betul. Okey, sebab dia lebih makan apa? Garam. Tahu Kawin bila cakap makan garam. Okey, jadi kita lihat. Apakah? Tak payah hurai. Nyatakan sahaja. Pelajar-pelajar di rumah, nyatakan sahaja. Pengangguran yang berlaku dalam ekonomi dalam pernyataan tersebut. Okey, jadi pelajar-pelajar saya rasa dah tahu, iaitu adalah jawapannya adalah geseran. Okey. Geseran. Satu markah je jawapan dia. Satu markah je. Wani, terima kasih Wani. Dia tolong ingatkan. Satu markah sahaja. Jangan jawab lebih-lebih. Sebab kalau jawab lebih-lebih, markah tetap satu di rumah. Okey. Kita lihat soalan yang seterusnya. Nyatakan 3 sebab wujudnya pengangguran tersebut. Yang di rumah pula. Nak tanya tak boleh. Tapi saya tanya yang ada dalam skrin je lah. Okey. Nyatakan. Perlu hurai tak? Tidak. Okey, dalam rumah dia tahu. Okey, dia dah jawab tu. Okey, bagus. Ya. 3 sebab. Okey, dalam kepala masing-masing dah tahulah. Dan juga wujudnya pengangguran tersebut. Iaitu pengangguran apa tadi? Geseran. Okey. Okey. Sebelum kita faham tentang pengangguran geseran itu, apa sebab wujudnya, kita kena faham apa maksudnya, definisinya. Pelajar-pelajar di rumah semua dah tahu. Okey, pelajar-pelajar di dalam skrin pun dah tahu. Okey, antaranya jawapan yang perlu ada dinyatakan, ingatlah dalam kepala dah tahu ini bab 1. 1.1 iaitu pengangguran. Okey. Jadi cikgu-cikgu yang di rumah pun boleh buat teknik ini untuk menjawab soalan peperiksaan yang akan datang nanti. Okey, untuk besok janganlah sebab tak sempat lagi dah. Jangan kacau pelajar-pelajar di rumah. Okey.
perlu ada perkataan apa? Pekerja berhenti sukarela. Wani mesti heran. Ada ke pekerja yang berhenti sukarela? Ada, Wani. Ada, doktor. Kenapa? Sebab dia nak cuba cari apa? Kerja lebih baik. Saya bagi contohlah. Sebagai contoh, saya adalah pensyarah di sebuah negara. Okey, lepas tu ataupun di kawasan pedalaman. Saya tak perlu nyatakan kawasan itu. And then saya nak tukar pekerjaan yang lebih baik. Saya tak nak jadi pensyarah. Ini contoh, saya kata contoh. Tak jadi pensyarah. Saya jadi apa? Ini mungkin saya nak cuba jadi pelawak contohnya. Okey. Mungkin nak jadi macam Nabi Ahmad. Sebab Nabi Ahmad pula umur saya bukan umur tak sama. Tarikh lahir saya 26 September sama dengan dia 26 September. Jadi ingatlah tarikh saya, hantar dia. Okey. Jadi sebelum kita tukar pekerjaan, apa yang perlu dibuat? Kita kena cari apa? Mungkin okey, Nenek nak jawab, Ilman nak jawab. Cari apa Ilman? Cari apa Ilman? Cari kerja yang lebih baik daripada kerja sekarang lah. Okey, apa yang perlu dicari? Bila dah dapat offer dah. Sebelum kita pindah ke kerja lain tu, rasa Iman nak cari apa? Bandingkan gaji. Okey, bagus Ilman dia terus cari gaji berapa. Okey. Selain pada itu, terima kasih Iman. Okey, kalau selain pada itu mereka akan cari tempat tinggal. Macam saya duduk di Palaman, jadi nak pindah di Kuala Lumpur kena cari tempat tinggal. Jadi itu antara huraian yang boleh pelajar-pelajar di rumah dan juga di dalam skrip ini jawab. Jadi kaitkan dengan dunia sebenar. Okey, saya faham soalan ini mungkin tidak akan keluar sebab dah keluar 2018. Mungkinlah. Okey, kalau keluar boleh jawab. Okey. Baru belajar. Berlaku tak pada Wani? Lepas grad saja tak nak kerja. Berlaku. Ada yang nak terus kerja, ada yang nak sambung belajar. Kawan-kawan pun ada kan? Ya, betul. Adakah lepas saja exam, besok nak cari kerja, pergi interview? Ada tak? Ada, tetapi tak ramai. Macam saya, memang dapat cari teruslah. Tetapi ada yang... Ni contoh bagi contoh siapa? Ilman contoh. Yang perempuan nanti dulu yang lelaki dulu. Ataupun bagi Nurin lah. Nurin. Bagi contoh Nurin pula. Asyik lelaki je kan. Okey, Nurin. Contohlah Nurin dekat rumah. Mak kata, Nurin, dah habis exam, dah habis belajar. Buat apa tu? Honeymoon mak. Itu perkataan yang kadang-kadang diguna spontan oleh pelajar-pelajar. Sebab apa? Dia nak rehat, nak sambung belajar dan sebagainya. Jadi dia baru tamat belajar dan lain-lain. Okey? Okey, baik doktor. Nampaknya kita dah sampai topik pengangguran ya. Menarik sebenarnya kalau kita belajar ekonomi lebih mendalam. Tapi kalau nak tahu lebih teknik daripada Dr. Mustazah kita hari ini, jangan ke mana-mana. Kita akan kembali dalam Road to Success STPM 2020 sebentar saja lagi. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali dalam Road to Success STPM 2020 bersama dengan saya, Wani Kerry dan juga tetamu jemputan kita iaitu Dr. Mustazah Mansor dari UKM Bangi selaku pensyarah ekonomi. Dan kita ada anak murid dari SMK Datuk Menteri Batu Pahat Johor yang masih bersama dengan kita hari ini. Segak-segak, cantik-cantik belaka semua anak murid kita. Baik cikgu, jom kita teruskan dengan sesi pembelajaran kita pada hari ini. Okey, kita sambung Sekolah Menengah Kebangsaan Datuk Menteri Batu Pahat. Saya lahir Muar Johor. Okey, orang Johor. Dibesarkan di Selangor. Kadang-kadang saya cakap pelajar saya orang Johor. Johor apa Selangor. Alright, okey kita teruskan. Satu daripada dasar yang dilaksanakan oleh kerajaan untuk menstabilkan ekonomi adalah perbelanjaan kerajaan dan juga pencukaian. Markahnya 1. Okey, dia tanya, apakah dasar kerajaan tersebut? Okey. Jadi saya nak tanya pada pelajar-pelajar lah. Boleh nyatakan tak beberapa dasar kerajaan yang anda pelajari di sekolah? Dina? Okey, Dina. Dasar kerajaan. Nyatakan satu markah. Letak je dasar apa yang pernah belajar. Jawapan dia satu dasar je lah kan, doktor? Dah satu je. Bagi saya contoh. Okey, Dina. Dina, jangan lupa mic Dina. Okey. Okey, cakap Dina. Okey, cuba Dina. Teruskan. Oh, kita tak dapat dengar suara Dina. Dina, okey. Dah fiskal? Okey, bagus. Okey, tepat sekali dasar fiskal. Okey. Jadi pelajar-pelajar lain akan belajar di rumah, pelajar-pelajar di rumah kita tahu ada banyak dasar kan? Kita belajar dasar fiskal, dasar kewangan, dasar harga dan juga dasar upah. Setiap dasar ini ada agensi yang
juara dia. Jadi bila anda pelajari di sekolah ataupun pelajar-pelajar di rumah belajar di sekolah anda mesti tahu dasar kewangan siapa juaranya. Yeah. Betul kan? Saya rasa Akmal pun tahu. Dasar kewangan siapa juaranya Akmal? Siapa yang berkuasa dalam agensi yang terlibat dalam dasar kewangan? Ya Akmal. Okay, Akmal, mungkin boleh cuba? Boleh tak buat? Nampaknya ada internet problem. Line Akmal pun ada technical problem. Okey, terima kasih Akmal. Okey, jadi yang terlibat adalah yang betul-betul menjaga yang itu iaitu bank negara. Ataupun kita panggil bank pusat. Okey, jadi kita lihat pada soalan teruslah. Kalau kita tahu yang ini adalah G dan ini adalah T, maka jawapannya adalah antara dasar fiskal, dasar harga ataupun dasar kewangan ataupun dasar pendapatan. Jawapannya ialah dasar fiskal. Okey, ataupun dipanggil dasar belanjawan. Wani pernah dengar kan belanjawan? Pernah. Okey, dibentangkan pada hujung tahun, akhir bulan 9, mungkin bulan 10 dan sebagainya lah. Yeah. Okey, jadi kita akan lihat nanti. Alright. Soalan yang seterusnya, soalan yang sama juga, dia tanyakan, jelaskan. Bila jelas, jangan nyata. Pelajar-pelajar di rumah, jelaskan bermaksud anda kena jelaskan supaya terang. Ataupun soalan yang sama juga, terangkan. Soalan ni bukan bertanya kaburkan. Dia suruh terangkan. Jadi terangkan dasar tersebut untuk mengawal inflasi. Jadi macam mana G dan juga T dapat mengatasi masalah inflasi. Jadi ini adalah cadangan jawapannya. Okey, ini adalah cadangan jawapannya. Okey. Ada 4 cadangan yang mana boleh diceritakan bersambung-sambung. Okey, first sekali iaitu menguncup ataupun dasar belanjawan lebihan. Okey, nanti tanya pada cikgu di rumah, cikgu-cikgu yang ada di sekolah nanti, macam mana nak jawab? Menurunkan G. Okey, sebab kita menguncup ni, kita mengurun G ataupun meningkatkan T, iaitu cukai. Okey, kalau sekarang ni kalau kita lihat ekonomi kita mempunyai masalah dari segi pertumbuhan ekonomi. Okey, mungkin kita punya GDP kita tak tinggi. Maka dasar ini tak sesuai. Kita perlu sebaliknya, Wani. Jadi dasar fiskal mengembang. Kena banyakkan belanja. Tapi waktu ini inflasi bermaksud ramai yang mempunyai duit dan sebagainya, kita nak kurangkan inflasi ini. Jadi nak kurangkan inflasi maksudnya kita kena kurangkan duit yang ada di dalam tangan pada masyarakat yang ada dalam ekonomi. Jadi antara inilah. Okey, and then akan meningkatkan perbelanjaan agregat dan juga permintaan agregat. Ini pelajar-pelajar tingkatan 6 ni semua tahu jawapannya. Okey. Jangan menggunakan rajah sebab jawapannya hanyalah untuk 4 markah. Dan last kali, itu paling penting. Okey, pelajar-pelajar di rumah ingat ini. Apa dia? Menjawab kehendak soalan. Ingat pelajar-pelajar di Sekolah Menengah Kebangsaan, Datuk Menteri dan juga pelajar-pelajar di rumah, fakta dah hurai-hurai, lupa nak jawab kehendak soalan, iaitu untuk mengawal inflasi. Markah boleh hilang banyak ya. Itu adalah penting. Mestilah kita, kalau contohlah, saya tanya Wani asal dari mana? Teknik mestilah Wani jawab apa? Saya berasal dari Taling Jaya. Petaling Jaya. Jadi dia jawab apa yang saya soal. Saya bukan cakap Wani asal dari mana? Saya baru datang daripada sekolah. Tak boleh. Asal tu maksudnya berasal. Di manakah dia besar? Okey, itu adalah kehendak soalan itu tersebut. Okey. Soalan yang lain iaitu apakah kesan buruk inflasi kepada ekonomi? Okey, ini contohlah. Kos sehari hidup yang meningkat. Ramai mengeluh kan kos sehari hidup meningkat. Kalau anda lihat di YouTube saya yang lepas, anda cuba lihat contoh-contoh yang saya berikan. Contohnya iaitu makanan mahal. Berbanding dengan zaman saya dahulu 1993. Keluar SPM saja 1993, waktu itu roti canai dengan sate 30 sen saja dekat Kajang. Wow. Kawan saya nak beritahu namanya tak payahlah. Okey, boleh makan 100 cucuk tak ada masalah. Ya, roti canai sampai 10 keping. Wow. Tak ada masalah. Sebab 10 keping kali 3 baru RM3. Cuba bayangkan kalau 100 cucuk makan dekat open house. Marah tak tuan rumah? Sekarang. Marah doktor. Okey, jadi blacklist jadi terusnya. Okey. Tabungan menurun. Ini saya bagi contohlah. Saya tanya juga kawan-kawan saya yang mungkin pergi bekerja menaiki motosikal. Mahal tak dia punya petrolnya? Boleh sampai katanya sampai 150
mungkin. Ya, itu baru motor doktor, belum kereta lagi. Itu saya cakap. Kalau naik kereta 400, sewa rumah lagi berapa? 1,000 lebih. Betul. Bayangkan, ada tak lebihan? Jadi bila tak ada lebihan, apa yang akan berlaku? Tak ada awasan. Akmal mesti nak kahwin kan? Contohlah, contoh. Dia anggur je sebab mesti nak kahwin. Okey. Dina nak kahwin bila? Jangan jawab. Okey. Jadi mesti ada simpanan. Kalau tak ada simpanan, inilah kesan buruk daripada inflasi. Taraf hidup yang menurun. Seperti contoh yang hari itu saya katakan, rumah semakin kecil. Dahulu saya boleh sewa besar, sekarang kecil. Dan pendapatan yang menurun. Maksudnya dengan trolinya penuh dulu, sekarang mungkin trolinya agak kecil sikit. Tapi tak apa. Makan sikit, diet sikit. Contohnya lah. Itu sebagai contoh. Alright. Kita pergi kepada soalan yang seterusnya, keterbukaan ekonomi. Kalau anda lihat ni, apakah yang dimaksudkan? Kita lihat topik 3. Topik 3 bermaksud topik yang berkaitan dengan perdagangan antarabangsa dan juga imbangan pembayaran. Okey, jadi anda lihat apakah jawapan yang anda boleh buat, iaitu dia kata maksud. Maksud bermaksud apa? Definisi. Okey. Banyak konsep yang ramai pelajar-pelajar di rumah mungkin tidak tahu definisinya. Di sinilah perlunya tanya pada cikgu. Sekarang buku pun banyak. Boleh tengok buku-buku di kedai. Okey, saya dahulu ini saya kongsilah. Macam mana nak berjaya? Tak semestinya ibu bapa boleh belikan kita apa sahaja untuk belajar. Okey, saya buat macam mana? Saya masa tu tak dapat beli buku. Keadaan saya masa tu agak sukar-sukar. And then apa yang saya buat? Nak berjaya, saya pergi ke library. Jumpa buku ekonomi, jumpa. Saya punya SPM 1953. Buku yang saya jumpa ialah 1976. Oh, saya lahir. Lamanya. Okey. And then apa yang saya buat? Saya pergi mana? Wani agak-agak saya pergi mana? Kalau tak pergi library, lepas tu saya pergi mana? Alamak. Macam susah je. Kafe cyber. Kafe cyber. Cyber tak ada masa tu, Wani. Tak ada? 1993. Tak apa-apa, Wani. Saya tak tahu, saya belum lahir lagi masa belum tu, lahir. doktor. Okey, kita mungkin boleh berusaha. Saya punya cara ialah saya pergi ke kedai buku. Di Kajang. Ada lagi kedai tu. Saya tak nak beritahu namanya. Jadi, saya pergi kat kedai buku tersebut and then turun saja bas depan kedai buku. Saya turun, saya baca buku. Ada 5 buku saya baca. Wow. Kenapa saya baca 5 buku tentang topik ini? Kerana setiap penulis mempunyai pendekatan yang berbeza. Mungkin bagus penulisannya, mungkin faktanya kurang dan sebagainya. Jadi, lepas tu tiba-tiba siapa yang akan datang? Pemiliknya datang. Dia tanya, budak. Dia kata, dia tanya saya lah. Tak ada duit, tak beli, jangan baca. Saya kata apa? Apa yang saya kata? Bos, kalau saya tak ada duit, okey, saya tak akan masuk ini kedai. Tapi saya nak baca buku yang mana lebih elok. Lepas tu baru saya buat keputusan untuk beli. Lepas tu saya beli tak? Memang saya tak ada duit. Ya, tak beli. Jadi kalau nak berjaya, tidak ada apa yang mustahil. Nama saya pun Mustazah kan? Tak ada apa yang mustahil. Alright, jadi kita teruskan ya. Okey, kalau kita lihat di sini, kesan negatif perdagangan antarabangsa. Okey, saya nak tanya pada Dina lah. Dina, jam yang kamu pakai dari negara mana? Jangan beritahu brand. Dari negara mana? Jam. Jepun. Okey, terima kasih Dina. Okey, kalau kita tanya pada pelajar-pelajar lain di rumah pun, handphone dari negara mana? Jarang kata Malaysia. Jaranglah. Banyak ada dari Amerika Syarikat. Ya, Amerika Syarikat. Okey, jenamanya kita tak payah beritahu. Okey, mungkin daripada Korea dan sebagainya. Itulah pentingnya perdagangan antarabangsa. Itu positifnya. Ada tak negatifnya? Ada. Jadi pelajar-pelajar dah tahu kan kesan-kesan negatifnya. Jadi huraikanlah apa yang saya katakan dengan ayat mudah yang anda faham. Jadi saya rasa kamu tak payah fikir apa yang dalam buku kamu muntahkan. Tidak. Jadi kamu boleh gunakan ayat anda sendiri untuk faham dari segi realitinya. Dan maksudnya kalau macam kesan positif atau negatif ni, para pelajar boleh bagi jawapan mereka sendirilah ya. Macam tu. Okey. Yang penting jawab kehendak soalan tadi. Jangan pula masuk fakta-fakta yang positif. Dia minta negatif. Faham kita tanya lain, dia jawab lain. Okey, boleh. Dapat banyaklah kosong. Okey, baik doktor. Itu untuk beberapa topik yang telah doktor cover untuk para pelajar kita hari ini dan anak murid doktor, anak murid
apa orang kata dari SMK Datuk Menteri Batu Pahat Johor pun mesti dah ada segala ilmu di kepala itu sebab esok dah nak exam dah ni dan Wani pasti mereka mesti nervous sekarang ini. Tapi sebelum itu ada banyak lagi yang ingin dikongsikan oleh Dr. Mustazah hari ini, tapi jangan ke mana-mana, kita akan kembali selepas ini hanya dalam Road to Success STPM 2020. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Bertemu kembali dalam Road to Success STPM 2020 bersama dengan saya, Wani Carey. Okey, baiklah, nampaknya kita dah sampai di segmen yang terakhir ni, Doktor. Sangat cepat masa berlalu untuk subjek ekonomi ni. Mungkin Doktor hari ni memang sangat best lah teknik yang diberikan. Anak murid pun semua rasa macam semangat je nak duduk untuk esok ni, Doktor. Okey, jadi tanpa buang masa, mari kita teruskan dengan sesi perkongsian kita pada hari ini, Doktor. Okey. Kali ini kita masuk pada teknik menjawab soalan kuantitatif. Okey, kalau anda nak tahu tekniknya, saya dah hari itu dah bagi contoh. First kali kita kenal soalan tersebut. Okey, bila kita dah kenal teman tersebut, Aiman, Daniel dah kenal teman tersebut, dah tahu apa yang dia suka. Jadi kita tunjukkanlah apa yang dia suka. Bagilah dia apa? Formula. Takkan nak bagi dia formula. Kita bagilah dia apa? Hadiah yang dia suka. So kalau perempuan bila dengar hadiah seronok je kan. Okey. Lepas tu tunjukkanlah cara penyediaan dia. Jadi kita tunjuklah usaha kita. Bagi hadiah tu janganlah tak bersungguh-sungguh. And then last kali bila dah dapat, kita bagilah sebutan yang betul. Panggillah dia apa yang anda ingin panggil. Jadi kalau panggil sayang ke kan dan sebagainya. Itu saya bagi macam tu supaya senang ingat. Ya, betul. Okey, jadi kita lihat. Ini adalah soalan pada tahun 2018. Okey, kalau kita lihat YouTube yang lama ya, saya ulang sekali, Didik TV Ekonomi STPM, anda lihat iaitu topik yang berkaitan dengan belanjawan. Okey, hari ini kita akan lihat yang berkaitan dengan guna tenaga iaitu pasaran buruh. Okey, kita baca soalannya tersebut. Nyatakan satu contoh sub-sektor di bawah sektor ekonomi pertama. Okey, ekonomi pertama. Contoh sub-sektor dan nyatakan. Okey, di manakah info yang diberi? Inilah sektor pertama. Sebenarnya dalam ekonomi, Wani, kita ada 3 sektor. Okey, pertama kita panggil sektor pertama iaitu pertanian, okey dan sebagainya, dan nanti kita akan tunjuk. Sektor kedua adalah berkaitan dengan perkilangan. Dan sektor ketiga berkaitan dengan apa? Perkhidmatan. Okey, saya rasa pelajar-pelajar di rumah semua tahu. Jadi bagikan contoh. Dia kata contoh. Jadi nyatakan contoh. Okey, jadi antara jawapan yang perlu anda berikan ialah berikut. Okey, pertanian. Dia menyediakan sumber-sumberlah kepada perkilangan tersebut. Itu dia panggil sektor pertama. And then kepada sektor kedua. Perhutanan, perladangan, pembalakan, peternakan dan kuari. Lepas ni kalau naik kereta, anda katalah boleh pergi beraya. Beraya rentas daerah. On the way nak pergi kampung tu, boleh cakap dengan ayah, dengan mak. Mak, itu sektor ekonomi pertama. Itu sektor ekonomi kedua. Itu sebagai latihan. Tapi walaupun ekonomi kertas tiganya telah lepas. Itu contohlah saya kata. Okey. Macam mana nak faham? Belajarlah STPM kertas ekonomi 3. Itu contoh. Alright. Kita pergi pada soalan yang kedua. Yang ini adalah soalan kuantitatif iaitu hitung. Kalau hitung bermaksud anda kena kira. Kira hitung sama perkataannya. Jadi kena bagi apa tadi? Jalan kira, formula. Okey, formula dan jalan kira adalah perkara yang sama dan last kali unik daripada jawapan tersebut. Okey, jadi kita lihat. Soalannya kadar pengangguran dari tahun berapa? 2013 hingga 2014. Okey. Mungkin daripada soalan ini kalau kita lihat dia ada 2012, 13 dan 14. Jadi dia nak kadar pengangguran 13 dan 14. 3 markah. Okey, jadi jawapannya adalah seperti berikut. Mana formulanya? Inilah formulanya. Okey, mungkin Wani nak tahu. Okey, mungkin pelajar-pelajar boleh ceritakanlah pada Wani mungkin apakah guna tenaga dan tenaga buruh. Beza tak guna tenaga dan tenaga buruh? Mungkin Kawim boleh beza bagi ke tahu? Tak? Beza kan? Beza tak? Beza kan? Beza. Okey. Mungkin di rumah guna tenaga buruh. Ya, kadang-kadang terbalik. Mudah aja. Guna tenaga yang tenaga itu telah digunakan. Bermaksudnya orang yang telah bekerja. Tenaga buruh orang yang layak bekerja. Pelajar-pelajar dalam golongan mana? Guna tenaga ke tenaga buruh? Jawapannya bukan semua di atas.
Belum lagi. Mereka di luar tenaga buruh. Ya, belum tiba belum masanya. lagi. Bukan penganggur. You all bukan penganggur. Itu mudah untuk belajar ekonomi. Okey, di rumah banyakkan bertanya, banyakkan borak dengan cikgu, bincang pasal ekonomi. Bukan tanya besok cerita apa bola sepak, siapa kalah, siapa menang. Jadi kita jangan bincang yang itu, bincang ekonomi. Okey, jadi formula dia and then dapat yang ni. Okey, jadi markah dia contoh 3, pandai-pandailah. Okey, mungkin formula 1, cara kira 1, mungkin jawapan adalah 1. Tapi ingat, Unit. ya, Wani pun dah pandai. Unit penting. Dekat universiti pun tak kisah, letak apa saja, pensyarah yang tanda, pensyarah yang buat soalan. Tetapi dekat STPM ni, orang lain buat soalan, orang lain ajar, orang lain yang tanda. Susah tak STPM? Susah. Dia anggap susah kan? Okey, tapi insya-Allah boleh berjaya. Yeah. Okey. Ingat apa yang saya katakan, kalau susah orang lain lagi susah. Itu je, senang cerita. Yeah. Alright? Okey. Peratus guna tenaga sektor 2014. Dia tanya sektor kedua dan sektor ketiga. Kenapa? Sebab apa? Hitung. Okey, peratus sektor kedua, sektor ketiga. Bulatkan semua. Jangan bulat semua. Semua perkataan bulat yang penting. Sebab apa? Hitunglah. Guna tenaga lah. Sektor kedua dan sektor ketiga. Kalau tak bulat Wani, kadang-kadang pelajar ni terlupa. Sektor kedua dia bagi. Yang terlupa sektor ketiga. Sebab tu saya suruh bulat. Terlepas pandang. Ya. Okey, jadi kalau kamu bulat, insya-Allah jawapan anda betul. Okey, ingat, selepas saja dapat jawapan, apa yang perlu anda buat? Buat apa? Lepas dapat jawapan dah siap, perlu buat apa? Kena semak. Ya, Wani, semak seperti mana yang saya kata hari itu. Jadi STPM mungkin dah besar sikit. Tertekan 1, tertekan 2. Kalkulator kecil macam tu kan, saintifik. Kalau boleh bawa yang besar sikit. Okey, itu contohlah. Okey, dan last kali kita lihat soalannya ialah sumbangan terbesar. Ini mudahlah. Dapat yang mana? Yang paling tinggi. Ini penting sebab kalau kamu nak bekerja di MOF, Kementerian Kewangan, di EPU dan sebagainya, ini adalah sangat penting untuk anda supaya anda pandai membuat keputusan daripada jawapan tersebut. Okey, kita last kali sebelum kita habiskan hari ini, pada hari Sabtu hari itu saya lupa nak beritahu yang ini. Tiada yang mustahil untuk berjaya, rancanglah dengan baik untuk mencapai kejayaan. Okey, tak ada apa yang mustahil. Betul. Okey, besok nak exam. Lepas ni ada exam lagi tak selepas esok? Tak ada dah? Okey. Tak ada. Tak apa. Exam ada lagi. Bila masuk universiti nanti, anda ada exam. Begitu juga pelajar-pelajar di rumah. Anda akan hadapi exam sampailah macam saya PhD. Betul. PhD pelajaran habis dah. Dah tak ada belajar dah. Okey. Jadi apa yang perlu buat motivasi kita? Betul tak? Kita nak semangat betul? Tak hari nak semangat seperti di rumah. Okey, cara saya dahulu, saya akan dengar muzik-muzik yang boleh menyebabkan saya semangat. Ini motivasi saya lah, positif. Wow. Pada zaman itu saya patut berterima kasih pada satu kumpulan tu lah. Boleh nyatakan kumpulan tu? Boleh. Boleh. Okey. Kumpulan KRU. Zaman itu pada waktu itu lagu-lagu dia rancak. Sekarang tak adalah KRU. Kalau buka memang tak sama taste dengan dia orang kan. Okey, jadi mungkinlah buka lagu Yoni Boys contohnya. Apa dia punya lirik? Kalau kau rasa tak dihargai, tutuplah mata, pedanglah hati. Nampak? Itu ada maksudnya. Jadi kalau orang tak suka kita pejam mata je. Betul? Kita pegang pada hati kita. Okey, jadi harapan ibu bapa paling penting, mestilah kamu rasa nak tak ibu bapa kamu hantar kamu ke UKM di universiti, nak kan? Convocation. Saya dah tak ada mak dan ayah. Pada waktu saya konvo hari tu, okey, degree ayah saya dengan mak saya sempat hantar, master arwah ayah saya dan mak saya hantar, PhD arwah ayah saya tak sempat sebab dia meninggal pada waktu saya tahun pertama PhD. Okey, tapi saya tahu dia nampak kerjaan saya. Jadi anda semua boleh buat. Tiada mustahil, insya-Allah. Betul, insya-Allah. Itu dia kata-kata semangat daripada Dr. Mustazah Mansor selaku pensyarah ekonomi Fakulti Ekonomi dan Pengurusan dari UKM Bangi. Itulah dia semua tips
tips dan teknik yang diberikan kepada anak-anak murid di SMK Datuk Menteri Batu Pahat Johor, dan semestinya mereka, anda semua yang sedang menyaksikan Road to Success hari ini, besok kertasnya pada jam 8 pagi ya doktor. Kita doakanlah agar mereka dapat meroleh skor yang cemerlang, dapat buat ibu bapa mereka bangga dengan pencapaian mereka. Dan di sini Kak Wani nak tanyalah, tak payah Kak Wani sangatlah, umur kita tak jauh beza pun, dah STPM dah pun. Wani nak tanyalah, kalau ada soalan daripada para pelajar semua yang ingin diajukan kepada doktor, boleh tanya buat kali terakhir ni. Macam mana nak berjaya macam doktor ke? Apa-apa soalan lah nak tanya doktor hari ni. Boleh. Kak Wim ada soalan? Okey, dipersilakan Kak Wim. Saya nak tanya soalan sikit pasal jawapan. Saya agak keliru pasal dia punya perkataan penuh dengan sekatan je. Boleh tak tulis sekatan saja? Okey. Contoh kalau pembelajar agregat AE kan? Okey, terima kasih. Siapa Kawim. namanya? Kawim. Okey, Kawim. Soalan yang bagus. Okey, macam inilah. Untuk selamat, okey, boleh saja buat AE, AD, short form tersebut tuan ni. Cikgu-cikgu semua maklum. Pembelajar agregat iaitu aggregate expenditure. Jadi dia tahulah benda perkataan itu adalah digunakan umum. Okey, kalau rasa tak confident, letak sahaja yang penuh, lepas tu yang lain-lain semua AE. Tapi janganlah guna perkataan yang kita jarang guna. Contohnya kalau kertas satu hari itu, kalau anda lihat jumlah hasil iaitu total revenue di rumah, total revenue, jumlah hasil, mungkin perkataan yang lain digunakan di kawasan anda. Kamu letaklah SR. Okey, jadi cikgu semua pun tak tahu. Jadi mungkin pemeriksa pun tak tahu mungkin. Jadi anda kena buatlah penuh dalam kurungan SR sebagai contoh, dan baru guna SR. Okey. Okey, menjawab soalan Kawim. Okey, ada lagi soalan terakhir. Okey. Okey, nampaknya dah tak ada soalan. Tak apa, terima kasih Kak Wani. Doakan agar anda semua dapat menjawab dengan baik pada esok hari. Bacalah doa sebanyak yang mungkin, dan paling penting kena cukupkan rehat. Okey, jangan terlalu push minda anda sebab anda perlukan tenaga dan rehat yang cukup untuk menjawab pada esok pagi. Baiklah, itu saja sekian dari saya, Wani Kerry, untuk Road to Success STPM hari ini untuk subjek ekonomi. Dan selepas ini jangan ke mana-mana, kita akan bersama dengan subjek Chemistry Percutan. Okey, tapi Wani nak ingatkan bahawa tema Hari Guru tahun ini adalah berguru demi ilmu dan bina generasi baharu. Jangan ke mana-mana, kita jumpa selepas ini hanya dalam Road to Success STPM 2020. Bye-bye. Selamat pagi murid-murid. Kamu cikgu telah mengajar kami, membekalkan ilmu untuk masa depan. Dari ABCDE 1, 2 dan 3 hingga aku tahu baca dan kira. Hai, selamat Hari Guru. Hingga aku besar kan ku ingat selalu. Didik TV KPM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cikgu Muhammad Nazri Maddin dari SMK Datuk Menteri Batu Pahat Johor. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Didik TV yang mengadakan slot seperti ini yang dapat membantu memudahkan pelajar mendapat bahan dan juga info tentang ekonomi Malaysia. Dan saya berharap dan mendoakan semua calon-calon yang akan menduduki ekonomi Malaysia pada hari esok dapat menjawab dengan baik. Semoga mendapat keputusan yang cemerlang.